Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ibu bapa penjaga tahun 1 2021. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi peluang dan ruang untuk bersama-sama mengikuti taklimat hal ehwal murid tahun 2021 bagi tahun 1. Saya yakin dan percaya perasaan ibu bapa begitu teruja mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan puan-puan yang mempunyai anak sulung boleh katakan anak sulung untuk tahun 1 pastinya begitu teruja untuk menghantar anak mengikuti pendidikan pada peringkat rendah. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya Cikgu Asri bin Muhammad selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Sungai Baging. Saya yakin juga ibu bapa tentu ada sedikit keresahan dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini masih belum reda di saat persekolahan juga telah bermula, pasti ada sedikit keresahan. Mungkin ada juga dalam kalangan ibu bapa yang biasa-biasa saja kerana sudah biasa kerana anak-anak sudah ramai mengikuti pendidikan di peringkat sekolah rendah. Namun saya terlebih dahulu mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan puan-puan kerana memilih SK Sungai Baging sebagai tempat untuk merintis pendidikan anak-anak tuan-tuan puan-puan di peringkat pendidikan sekolah rendah. Pertamanya saya ingin menerangkan matlamat matlamat yang telah digariskan oleh pihak sekolah dalam rangka misi dan misi. Misi kita ialah memupuk personaliti yang sangat baik dan berdisiplin dalam kalangan murid-murid SK Sungai Baging. Objektif strategik yang telah kita gariskan menggalakkan penglibatan semua murid dalam aktiviti sekolah untuk memastikan mereka mengembangkan bakat berasaskan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial diri. Selain itu, kita ingin memastikan sekolah sentiasa kondusif, iaitu selesa untuk membangunkan personaliti murid. Yang ketiga, menganjurkan program keagamaan untuk membangunkan personaliti murid. Yang keempat, misi yang kita telah gariskan ialah memastikan program bimbingan dan kaunseling dan cekap dianjurkan. Yang kelima, membangunkan personaliti dan watak dalam kalangan murid melalui pembincangan dan sesi dialog antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Iaitu 5 objektif yang telah kita tetapkan untuk mencapai misi bagi membentuk personaliti yang baik dalam kalangan murid-murid SK Sungai Baging. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama saya ingin menerangkan waktu persekolahan bagi SK Sungai Baging sebagaimana yang telah tertera dalam slide ini. Pada hari Isnin bermula 7.30 pagi hingga 1.20 petang. Hari Selasa hingga Khamis waktu persekolahan bermula 7.30 pagi hingga 12.50 tengah hari, dan pada hari Jumaat 7.30 pagi hingga 11.50 pagi. Untuk program CAP iaitu program celik Al-Quran, Selasa hingga Khamis 12.30 tengah hari hingga 1.20 tengah hari sekiranya ada. Program CAP ini telah dirangka oleh pihak sekolah bagi murid yang tidak menguasai Iqra. Surat makluman kepada penjaga murid terbabit akan diadakanlah sekiranya pihak sekolah memutuskan untuk mengadakan program CAP ini nanti. Surat pemberitahuan akan diberitahu kepada para penjaga sekalian. Seterusnya, kehadiran murid. Untuk kehadiran murid-murid mesti tiba di sekolah pada atau sebelum 7.20 pagi. Sebelum atau pada 7.20 pagi. Jika tidak hadir, maklumkan kepada guru kelas melalui surat cuti sakit atau surat makluman penjaga. Itu yang pertama. Surat cuti sakit atau surat makluman penjaga. Dan untuk makluman awal, penjaga sekalian boleh telefon
ataupun melalui media sosial seperti WhatsApp untuk maklum kepada guru kelas masing-masing. Dan pada hari berikutnya sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan telah hadir, bawa bersama surat cuti sakit atau surat makluman berjaga untuk kita rekodkan sebagai dokumen yang sah. Untuk itu KPI sekolah dalam menangani isu ketidakhadiran murid ialah 95% tahap kehadiran. Untuk itu saya memohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan anak-anak hadir ke sekolah sekiranya tidak mempunyai sebarang masalah yang berkait dengan kesihatan dan urusan keluarga. Sangat pentinglah bagi kehadiran murid ini. Baik, seterusnya berkait dengan keselamatan murid. Sebenarnya tanggungjawab utama pihak sekolah sebagai menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami akan melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan melaksanakan apa langkah-langkah keselamatan dan tindakan-tindakan keselamatan yang sepatutnya untuk menjaga keselamatan anak-anak tuan anak-anak tuan dan puan. Untuk perjalanan ke sekolah, pastikan tuan-tuan dan puan-puan memastikan anak-anak selamat dalam perjalanan ke sekolah. Waktu di sekolah, pihak sekolah telah mengadakan beberapa langkah untuk memastikan keselamatan anak-anak. Antaranya ialah amalan sekolah selamat. Dalam amalan sekolah selamat itu telah diadakan beberapa langkah-langkah pencegahan untuk memastikan sekolah sentiasa selamat untuk murid-murid. Untuk pulang dari sekolah SK Sungai Baging mempunyai satu pondok menunggu. Namun pondok menunggu itu tidak mampu untuk menampung sejumlah murid yang ramai. Untuk itu pastikan waktu pulang dari sekolah penjaga sentiasa mengetahui jadual anak-anak pulang dari sekolah supaya anak-anak tidak menunggu terlalu lama di pondok menunggu itu. Bagi penggunaan pintu pagar, hanya satu pintu pagar, iaitu di pondok menunggu. Kita gunakan untuk urusan murid-murid keluar masuk. Murid-murid dilarang sama sekali menggunakan pintu pagar utama demi keselamatan murid. Kerana di pintu pagar utama, kenderaan, guru-guru dan staf sekolah menggunakan pintu pagar utama itu. Kita takut-takut berlaku sesuatu yang tidak diingini. Untuk itu, penggunaan pintu pagar bagi murid ialah pintu pagar di pondok menunggu. Selain itu, sekolah juga telah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, kita mempunyai satu sistem takaful. Bagi sistem takaful ini, murid-murid akan dilindungi. Akan dilindungi sekiranya berlaku sesuatu kematian ataupun kecederaan, keilatan, boleh membuat tuntutan melalui takaful sekolah. Untuk tuntutan bagi kecederaan, mesti mempunyai memasuki ward, dan untuk tuntutan juga mesti ada bukti yang telah menunjukkan murid berada di ward dan ada discharge note lah. Itu untuk bagi tuntutan. Di samping itu, sekiranya ada murid-murid sekalian yang menggunakan perkhidmatan bas ataupun van sekolah, pastikan murid itu mempunyai skim perlindungan murid lah. Pastikan van ataupun bas sekolah itu mempunyai permit dan kebenaran yang jelas lah. Tapi saya percaya setakat ni
tiada lagi ya di sekolah Sungai Baging ni yang menggunakan perkhidmatan bas sekolah ataupun van sekolah lah ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya disiplin dan peraturan. Sekolah mempunyai sistem peraturan dan disiplin ya. Bagi sistem salah laku disiplin murid SSDM dan amalan baik, kedua-dua sistem ini dibuat secara online ya. Dibuat secara online di mana sebarang salah laku ataupun amalan baik akan dicatat dalam sistem ini. Yang kedua, kita telah mengadakan buku peraturan sekolah ya. Pastikan murid-murid mempunyai buku peraturan sekolah. Boleh diperolehi di kedai buku sekolah ya. Bagi lencana. Okey, untuk lencana ya. Lencana di sebelah kiri. Bagi murid lelaki, nama di atas poket ya. Nama di atas poket. Di atas nama ditampal lencana ya, ditampal lencana. Okey. Guru kelas akan membuat tempahan nama lepas ni ya. Sekali lagi, lencana di sebelah kiri, nama di atas poket, di atas nama ditampal lencana ya. Maksudnya lencana lah di paling atas. Bawah lencana ada nama. Bagi murid perempuan pun sama. Cuma timbul mungkin ada pertanyaan bagi murid tahun 1 yang kecil ya. Lencana besar. Baik. Para penjaga sekalian, ibu bapa, bolehlah menyesuaikan kedudukan lencana itu ya dengan nama yang sesuai lah. Kalau murid itu kecil mungkin tidak sesuai, sesuaikan dengan keperluan murid lah ya. Cuma kalau ikut yang standardnya seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Untuk pakaian sekolah yang lengkap, kasut berwarna hitam, stokin pun hitam ya. Stokin hitam, kasut hitam. Kalau kasut putih, mesti berstoking putih. Pastikan macam itulah. Untuk pakaian semasa aktiviti pendidikan jasmani, gunakan baju PJ ataupun baju sukan, baju warna putih ya, dan seluar sukan sekolah ya. Kalau tak ada baju PJ ataupun baju sukan, gunakan baju yang berwarna putih ya, dan seluar sukan sekolah. Saya yakin telah dibeli ya oleh penjaga. Datang berjumpa pentadbir lah sekiranya terdapat sebarang masalah disiplin yang berkait dengan anak-anak lah ya. Kita tak mahu sekiranya ada masalah kita tidak dapat selesaikan secara bersama-sama. Pintu sentiasa dibuka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berbincang sekiranya timbul sebarang masalah berkaitan dengan anak-anak di sekolah ini ya. Seterusnya, sistem maklumat murid ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlulah memberi maklumat yang tepat dan terkini ya. Maklum jika ada sebarang perubahan, terutamanya yang berkait dengan status pendapatan yatim dan lain-lain. Kerana hal ini sangat penting, maklumat yang berkaitan dengan pendapatan kita perlukan untuk penyaluran bantuan dan lain-lain ya. Mungkin dalam keadaan pandemik ni ada sesetengah pendapatan daripada kita yang terjejas ya. Sehubungan dengan itu, maklum kepada guru kelas ya, sekiranya ada perubahan yang berlaku dalam pendapatan ya. Baik, untuk memudahkan maklumat disalurkan kepada para penjaga, saya menyarankan tuan-tuan dan puan-puan menyertai grup WhatsApp kelas. Dan dalam itu saya sekali lagi menyeru supaya kita mematuhilah norma penggunaan media yang betul, dengan kita tidak post sesuatu yang boleh menimbulkan rasa kurang senang kepada ahli dalam grup tersebut lah ya. Sekali lagi kita
mesti menjagai keharmonian dalam grup itu. Sekiranya ada masalah, boleh membuat pertanyaan secara peribadi kepada guru kelas yang terbabit lah. Dalam grup itu juga terdapat guru-guru lain, guru-guru mata pelajaran boleh kita buat secara yang terbaik lah untuk kita menyelesaikan sebarang masalah yang timbul Seterusnya, untuk bantuan persekolahan. Terdapat beberapa bantuan persekolahan untuk anak-anak kita yang layak kita pertimbangkan. Untuk rancangan makanan tambahan, pendapatan seisi keluarga ialah RM580 ataupun per kapita RM140 untuk rancangan makanan tambahan Untuk kumpulan wang amanah pelajar miskin, pendapatan seisi rumah ialah RM960 Okey, ada tambahan ada pembetulan sikit. Untuk rancangan makanan tambahan, pendapatan seisi rumah ialah RM640 640 ataupun per kapita RM151. Di sini ada kesilapan sikit. Untuk kumpulan wang amanah pelajar miskin, pendapatan seisi keluarga ialah RM960 dan per kapita ialah RM244. 244. Ada kesilapan di sini Untuk bantuan awal persekolahan, pendapatan seisi rumah mesti di bawah RM3,000. Di samping itu juga, biasanya pihak sekolah juga menerima bantuan-bantuan daripada pihak luar berupa zakat ataupun bantuan-bantuan daripada pihak NGO. Yang itu kita akan lihatlah berdasarkan data PDM dan rujukan daripada guru kelas. Kita akan pilih murid-murid yang layak untuk menerima zakat dan bantuan NGO. Untuk beasiswa Yayasan Pahang, bermula tahun 3. Untuk tahun 1 belum ada Bermula tahun 3 kita akan proses, dan Yayasan Pahang beri beasiswa mula tahun 4 lah Baik, untuk bukti pendapatan, saya mengharapkan ibu bapa penjaga yang ada slip gaji untuk memberi slip gaji kepada guru kelas. Sekiranya tiada slip gaji, perlu mengemukakan bukti pengesahan pendapatan daripada ketua kampung ataupun penghulu ataupun pegawai grade A lah Itu sebagai bukti pendapatan bagi melayakkan bantuan persekolahan disalurkan. Mesti ada bukti pendapatan yang jelas. Untuk itu saya mohon sekali lagi lah tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi pendapatan yang sebenar lah kita tak mahu ada kita tidak memberi bukti pendapatan yang sebenar Seterusnya, untuk buku teks buku teks diberi secara pinjaman. Kita dah selesai beri kepada murid-murid yang terlibat tahun 1. Untuk itu, buku teks hendaklah dibalut dengan plastik lot sinar. Jaga dengan cermat. Sekiranya buku teks tersebut hilang, perlu digantikanlah dengan sejumlah wang yang telah ditetapkan Itu untuk buku teks. Seterusnya, untuk bebanan beg murid. Isu ini seperti tidak berkesudahan. Sebenarnya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bebanan beg murid seharusnya 15% saja daripada berat badan murid. Contohnya, 15 dibahagi dengan 100 didarab dengan berat badan murid dapatlah berat beg yang sepatutnya. Contoh 15% daripada 100, katakanlah anak tuan-tuan dan puan-puan seberat 20 kilo. Beg itu sepatutnya 3 kilo saja. 3 kilo saja. Kalau berat badan anak-anak tu 20 kilo. Boleh kita tengok lepas ni.
kita angkat sama-sama beg anak kita tu, kita boleh semak lah sama ada bebanan beg murid tu ada wujud ataupun tidak. Menurut kajian, mendapati 28% saja di dalam beg murid yang berkait dengan buku yang mengikut jadual waktu persekolahan. Ya. Antara faktor penyumbang beg yang berat ialah yang pertamanya beg tu sendiri yang berat. Ya, beg tu besar. Ya. Untuk itu pastikanlah ya kita membeli beg yang sesuai lah untuk anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita ni dia terpengaruh dengan gambar-gambar animasi pada beg ya. Dengan beg yang besar, roda lagi ya. Selain itu dalam beg juga ada buku-buku tambahan. Ya, ada pakaian. Yang inilah ikut kajian yang menjadi faktor penyumbang kepada bebanan beg murid. Untuk itu pihak sekolah ya telah memikirkan beberapa inisiatif ya dengan menyimpan ya. Lepas ni mungkin pihak sekolah akan menyimpanlah buku murid mengikut jilid lah ya. Maksudnya kalau peringkat awal ni kita menggunakan buku aktiviti jilid 1, mungkin jilid 2 tu kita simpan dulu Okey. Seterusnya, untuk persekolahan norma baru, saya pastinya ya masih lagi dalam kerisauan kerana pandemik COVID-19 masih belum berakhir sepenuhnya. Okey. Namun, mahu tak mahu, persekolahan perlu diteruskan secara bersemuka untuk membolehkan aktiviti pembelajaran dan pengajaran berlaku dengan sebaik mungkin. Untuk itu, sekolah telah menggariskan ya untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Pihak sekolah menjalankan arahan seperti yang ditetapkan oleh kerajaan. Untuk itu, saya menyeru ya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sentiasa ya mengingati anak-anak kita supaya sentiasa mematuhi amalan 3S ya, iaitu kita elakkan tempat yang sesak ya, tempat yang sempit dan sembang dekat. Untuk itu peranan ibu bapa dan penjaga sangat diperlukan oleh pihak sekolah ya. Yang pertama, pastikan anak sihat dan tidak bergejala seperti demam, batuk dan selesema ya. Yang tidak bergejala sahaja hadir ke sekolah. Yang bergejala seperti yang saya sebutkan tadi, bolehlah ya membuat ulang kaji di rumah saja ya. Pastikan sentiasa ya anak dalam keadaan yang sihat dan tidak bergejala ya untuk hadir ke sekolah. Sekiranya hadir ke sekolah, peranan ibu bapa dan penjaga supaya sentiasa mengingatkan anak-anak agar mematuhi tata cara kebersihan dan kesihatan yang betul seperti kekerapan membasuh tangan, amalan ketika batuk dan bersin, serta penjarakan fizikal ya sepanjang waktu pergi, waktu di sekolah dan waktu balik daripada sekolah ya. Sentiasa kita mengingatkan anak-anak kita lah tentang tata cara kebersihan dan kesihatan ini. Seterusnya, hendaklah sentiasa membekalkan anak-anak dengan peralatan kesihatan yang sesuai seperti pelitup muka, pelindung muka jika perlu ya, dan alat sanitasi tangan ya. Kita bagi pelitup muka merupakan satu keperluan yang wajib ya di sekolah. Anak-anak mesti memakai pelitup muka ya. Untuk pelitup muka ini, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk kalau boleh ya tidak menyediakan pelitup muka yang mempunyai animasi ya. Kalau boleh pelitup muka yang mempunyai satu warna saja ya. Sama ada putih ya, biru, hitam ya. Elakkan yang ada gambar-gambar kartun lah kalau boleh. Kerana kadang-kadang anak-anak kita ni
apabila mereka memakai pelitup muka yang mempunyai animasi, boleh mengganggu kawan-kawan mereka untuk belajar dan mereka tidak fokus kepada aktiviti pembelajaran. Selain itu, saya memohon juga untuk tuan-tuan dan puan-puan membekalkan anak-anak dengan kain ataupun tuala kecil untuk membersihkan meja selepas waktu rehat, kerana murid makan di dalam kelas untuk tempoh sehingga dimaklumkan kelak oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk itu perlu kita sediakan kain ataupun tuala kecil untuk membersihkan meja masing-masing lah. Sebab makan dalam kelas, lepas itu mungkin ada sisa-sisa makanan untuk dibersihkan. Mohonlah kepada para penjaga untuk menyediakan kain ataupun tuala kecil bagi maksud tersebut. Seterusnya, peranan pihak sekolah dalam memastikan persekolahan norma baharu ini berjalan dengan lancar dan sebaiknya. Pihak sekolah mematuhi semua SOP yang diarahkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kami sentiasa mematuhi setiap arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk itu, pihak sekolah mengambil suhu murid di pintu pagar sekolah pada waktu murid tiba. Murid yang mencatat suhu 37.5 darjah Celsius dan ke bawah sahaja yang akan dibenarkan masuk. Murid yang gagal mencatat suhu yang dibenarkan akan diambil suhu kali kedua selepas 5 minit. Sekiranya gagal lagi, murid akan diambil bacaan suhu kali ketiga selepas 5 minit bacaan kali yang kedua tu. Sehubungan dengan itu, saya menyarankan ibu bapa memastikan anak-anak masuk ke kawasan sekolah dahulu sebelum beredar. Kita takut ada anak-anak kita yang tidak melepasi bacaan suhu yang diperlukan. Maksudnya tunggulah dulu sebelum kita beredar, kerana apabila kita dah beredar, mungkin kita perlu berpatah balik lah sekiranya anak kita mencatatkan suhu 37.5 darjah Celsius ke atas. Selain itu, sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini sepanjang murid berada di sekolah, pihak sekolah menyediakan bilik isolasi bagi murid bergejala dan mengambil tindakan dengan menghubungi penjaga serta pihak kesihatan ketika waktu persekolahan. Kami telah menyediakan satu bilik isolasi untuk mengasingkan murid yang bergejala sekiranya berlaku pada waktu persekolahan. Selain itu, sekolah dilengkapi tunjuk arah dan laluan khas untuk mengelakkan kesesakan laluan. Mohon penjaga untuk bersama-sama mengingatkan anak-anak kita agar sentiasa patuh kepada tunjuk arah dan anak panah yang telah dibuat untuk kita bersama-sama mengelakkan kesesakan. Selain itu, pihak sekolah sentiasa mengalahkan murid untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun ataupun cuci tangan. Di luar kelas masing-masing telah disediakan sabun ataupun mencuci tangan untuk murid mencuci tangan dengan kerap lah. Dan di samping itu, di beberapa kawasan sekolah juga telah kita menyediakan beberapa tempat tertentu untuk murid membasuh tangan lah. Kita sediakan sabun. Galakkan juga murid-murid untuk mengamalkan penjarakan fizikal, terutama di pondok menunggu, kerana di luar sekolah. Pondok menunggu ni ialah satu kawasan di luar sekolah. Peraturan kawalan pergerakan di bawah pengawasan PDRM untuk tindakan undang-undang lah. Sebab tu kita mohon tuan-tuan dan puan-puan, para penjaga sekalian, untuk sentiasa mengingatkan anak-anak kita
di pondok menunggu tu mesti membuat penjarakan fizikal, ya, kerana tahun lepas kita dapat lihat, ya, beberapa sekolah di Kuantan, pihak PDRM telah melakukan pemantauan dan terdedahlah kepada tindakan undang-undang sekiranya berlaku ketidakpatuhan terhadap peraturan ataupun yang dikatakan tidak patuh, ya, SOP bagi penjarakan fizikal. Untuk itu kita perlulah sentiasa mengingatkan anak-anak kita 3S tadi, ya. Okey. Untuk yang tempat sesak, sempit dan sembang dekat tu. Cabaran dan harapan persekolahan norma baru, ya. Pembukaan sekolah yang tertangguh daripada tarikh sepatutnya, ya. Kalau kira sepatutnya kita buka sekolah pada 20 Januari yang lalu, tetapi tidak dapat kita laksanakan, ya. Terpaksalah anak-anak tahun 1 mengalami satu pengalaman yang baru, ya. Kita membuat PDPR sepanjang tempoh 20 Januari yang lalu hingga kini, dan bermula persekolahan bagi 2021 pada 1 Mac yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Walaupun, ya, sedikit sebanyak menjejaskan perancangan dan pelajaran anak-anak, namun kita terima ini sebagai satu ketentuan Allah SWT. Saya yakin ada hikmah di sebaliknya. Untuk cabaran, ya, cabaran, sebagaimana yang kita ketahui, anak-anak yang kecil, seusia 7 tahun, punyai naluri bermain dan berkawan, ya. Mereka kadang-kadang tidak tahu apa pun SOP, ya. SOP tu dia tak fikir sangat. Yang dia orang fikir ialah naluri bermain dan berkawan, ya. Kadang-kadang bila ini berlaku, SOP itu menjadi perkara yang tidak penting bagi mereka. Maksudnya di sini cabaran kita ialah memastikan kita sentiasa mengingati anak-anak kita dan sekolah, ya, sentiasa memainkan peranan bagi memastikan anak-anak sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan, ya. Sokongan ibu bapa amat penting untuk membantu pihak sekolah mengatasi keciciran murid dalam pembelajaran akibat penangguhan persekolahan, ya. Sehubungan dengan itu, sokongan di rumah perlu ada, ya, melalui medium pembelajaran yang sesuai. Saya yakin sebilangan besar daripada tuan-tuan dan puan-puan pastinya menyediakan medium yang sesuai lah, ya. Mungkin kita telah membeli peranti-peranti, gadget-gadget untuk kita menyokong pembelajaran anak-anak kita sepanjang PDPR yang lalu. Teruskan penggunaan medium tersebut kerana sangat membantu, ya. Kerana kita sudah berlaku penangguhan sekolah, sudah berlaku keciciran sedikit, saya kira gunalah medium pembelajaran yang ada ini untuk kita mengejar balik apa yang telah kita tercicir, ya. Sekiranya ada sebarang masalah, isu, cadangan dan lain-lain, pihak sekolah sentiasa terbuka menerima setiap pandangan ibu bapa penjaga sekalian. Kita bina sekolah kita sebagai sekolah yang terbaik untuk anak-anak membina masa depan yang cemerlang di dunia dan akhirat, ya. Saya mendoakan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, ya, sentiasa dapat mengikuti pembelajaran, ya, di Sekolah Kebangsaan Sungai Baging dengan jayanya. Sama-sama kita membina generasi yang cemerlang, ya. Sekadar itu daripada saya mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan sepanjang saya mengadakan taklimat ini. Ada yang terkasar bahasa daripada saya mohon maaf sekali lagi. Dan kepada anak-anak saya mengucapkan selamat, ya, selamat kembali ke sekolah untuk kita bersekolah, ya, dengan penuh semangat
dengan semangat yang padulah ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.